Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita baca daripada awal sehingga ke akhir, kita akan jumpa dengan satu fasa yang disebut sebagai tahun kesedihan. Tahun yang begitu duka cita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu fasa kesedihan yang amat mendalam. Dan pada ketika itu Nabi baru kehilangan isteri kesayangan yang memberikan sokongan moral dan memberikan semangat. Tanpa lelah, tanpa penat, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia selepas kesan daripada boikot yang dilalui bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selang hanya beberapa hari, menurut beberapa riwayat menyebut Abu Talib pula meninggal dunia. Abu Talib merupakan orang yang memberikan perlindungan politik, memberikan perlindungan daripada kejahatan pembesar-pembesar Quraisy yang tak boleh cross the line sebab Abu Talib masih hidup. Tapi selepas itu, kedua-dua merekanya meninggal dunia. Nabi SAW menerima tekanan yang lebih dahsyat. Sehingga Nabi pergi ke Taif. Nabi ingat di Taif mungkin ada orang yang boleh terima, dah ada kumpulan baru yang akan membantu dakwah Nabi SAW. Tapi sampai di Taif, Nabi juga diperlakukan dengan begitu keji dan teruk apabila penduduk Taif melempar Nabi SAW dan menghalau Nabi keluar daripada kota Taif. Dan pada ketika itu Nabi berada dalam keadaan yang amat sedih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi SAW berjalan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi umat Islam di Baitul Maqdis pada ketika ini, di Masjidil Aqsa yang diserang dalam bulan Ramadan oleh rejim Zionis. Dan apabila Nabi SAW sudah sampai di Baitul Maqdis, ada peristiwa yang berlaku, bertemu dengan para Nabi, salat berjamaah. Kemudian Nabi SAW juga dibawa naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ada baiknya kalau kita ni sedang sedih, mungkin kita kena pergi travel lah, pergi tukar sedikit environment, dapatkan kekuatan dan semangat. Cuma kita boleh travel mungkin dari atas muka bumi je lah. Nabi SAW dapat travel ke langit. Tak tahu hari ni sekarang dah ada turis yang pergi ke bulan dan pergi ke space. So mungkin juga boleh consider. Dan sebenarnya point dia yang saya nak sebut di sini adalah sewaktu Nabi SAW rasa sedih dan dunia ini masalahnya begitu besar, tak dapat diatasi seorang diri. Ada seorang ustaz di Indonesia yang saya pernah dengar beberapa tahun lepas. Dia menyebut satu simbolik daripada peristiwa Nabi dibawa naik ke langit itu ialah apabila Nabi dalam keadaan sedih dan rasa masalahnya sangat banyak, overwhelming. Tapi bila Nabi dibawa naik ke langit, semakin tinggi kelihatan bumi semakin kecil dan kecil. Dan itu membawa satu gambaran besar apapun masalah yang kita hadapi di bumi ini. Apabila hanya kita keluar sedikit daripada bumi ini, ia sangat kecil. Ia sudah menjadi macam tak ada apa, bumi ini satu titik yang kecil dalam angkasa raya. Sebab tu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, apabila Nabi dapat salat, apabila kita duduk di atas muka bumi, kita berdepan dengan masalah-masalah yang besar, yang kita rasa ia lebih besar daripada semua kemampuan kita untuk mengatasinya. Apabila kita salat, sebenarnya seolah-olah kita sedang dibawa naik ke langit. Kita akan rasa kecil je semua masalah ini, sebab dalam salat kita sering memanggil nama Allah Al-Kabir, Allahu Akbar. Dan kita lihat dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Al-Kabir sebagai namanya ketika Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi." Bersifatnya Allah dengan kekuasaan yang luas ilmu pengetahuan, kerana bahawasanya Allah dialah saja Tuhan yang sebenar-benarnya, huwal haqq, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itu nyatalah palsu, huwal batil, palsu. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir, sesungguhnya Allah jugalah yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Al-Kabir ini datang daripada huruf akar kaf, ba dan ra. Dalam bahasa Arab membawa terjemahan sesuatu yang sangat besar. Bukan hanya sudut fizikalnya besar, tetapi daripada gambarannya itu juga agung dan sangat besar. Tetapi penting untuk kita nyatakan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tak terjangkau oleh akal fikiran kita untuk membayangkannya. Ia juga tidak terukur dengan sebarang ukuran, sebarang measurement. Ia melampaui apa sahaja yang kita boleh bayangkan. Dan
kalau kita lihat bagaimana kita nak menghayati nama Allah Al-Kabir yang kita sering kali dengar dalam azan, dalam salat, kan? Allahu Akbar. Kita boleh lihat bagaimana saiki ataupun sikap dan penghayatan kita terhadap salat. Dan banyak pengalaman kita ini bergantung bagaimana kita rasa waktu kita berdiri ataupun kita mendengar azan pun daripada salat, bagaimana kita rasa. Yang pertama, kalau kita lihat, apabila bayi dilahirkan pun, perkataan ataupun ungkapan pertama yang kita dengarkan pada telinga dia adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan bila kita dengar salat, azannya berkumandang Allahu Akbar, sepatutnya kita faham bahawa tidak ada apa urusan pun yang kita lakukan lebih penting, lebih agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita lihat azan yang berkumandang sepanjang waktu di atas muka bumi, dan kita bila dalam satu keadaan kita dengar azan, apa yang kita faham ialah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kita tinggalkan semua urusan dan kita terus bergegas untuk mengerjakan salat. Misalnya Nabi SAW juga, Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, seorang sahabat ni ditanya kepada Aisyah, kat rumah ni Nabi buat apa ya? Sebab mereka selalu nampak Nabi di luar kan, dapat keluar pergi perang, jumpa dalam majlis di masjid. Tapi mereka nak tahu Nabi kat rumah macam mana. So kita mungkin kalau kita ni yang khususnya laki-laki ni di rumah, kalau di luar tu kita sibuk dan aktif, kat rumah tu mungkin kebanyakan masa terbungkanglah baring, duk scroll, tengok movie ataupun baca buku. Tapi Nabi SAW ni, Aisyah radhiyallahu anha cerita, kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni fi hidmata ahlihi. Nabi SAW ni kalau di rumah tu dia memang sibuk membantu keluarganya buat house chores, basuh pinggan, vacuum, sapu rumah, lipat baju. Saya berikan contoh-contoh yang kita boleh relate lah hari ni. Tetapi Aisyah menyebut, fa idza hadaratis salah kharaja ilaiha. Tapi kalau Nabi dengar je panggilan salat, iaitu azan, ataupun orang dah siap nak salat, Nabi akan bergegas pergi menunaikan salat. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab tu penting kita dalam hidup ni, bila kita internalize, menghayati Allah ni Akbar, Al-Kabir, Maha Besar, Maha Agung, daripada semua perkara yang kita sibuk dan mungkin kita larut dalamnya dan menjadi kerunsingan kita setiap hari, kita kena ingat Allah lebih besar dan kita mesti jadikan solat itu perkara terpenting dalam jadual harian kita. Kalau kita nak set appointment atau kita nak pergi wayang, kita kena make sure showtime kita tu tak langgar waktu solat. Kita kena jaga waktu solat. Ataupun kita pergi tengok bola dekat stadium atau apa-apa majlis kan. Kadang-kadang majlis mula sebelum maghrib, habis sampai lepas Isyak. Bila waktu kita nak solat, kita check tak ada tak tempat solat. Terganggu tak perjalanan majlis tu kalau kita kena keluar pergi solat. Dan benda-benda perkara seperti itu penting, sebab tidak ada perkara yang lebih besar daripada kita menunaikan solat dan menyembah Allah Al-Kabir, Allahu Akbar. Demikian juga dalam solat, bila kita sedang solat, dahlah kita dipanggil ke solat tu pun dengan panggilan Allahu Akbar. Dan bila kita solat, setiap gerak-geri kita itu, kecuali pada waktu kita bangun daripada rukuk, yang lain semua kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab bila solat ni kita selalu hilang fokus kan. Waktu solat ni lah dapat idea nak menulis, teringat barang yang hilang, teringat siapa yang tak bayar hutang, dan macam-macam. Kadang-kadang kita memang solat tu kita duk fikir masalah kita, ya Allah besar, macam mana nak buat masalah ni. Tapi bila kita bergerak daripada satu rukun ke rukun yang seterusnya, Allahu Akbar, kita boleh kembalikan fokus itu apabila kita ingat balik Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar, lebih agung daripada semua masalah dan perkara yang mungkin kita sedang hadapi. Jadi sama-sama kita jadikan interaksi kita dengan azan, dengan salat. Bila kita dengar Allahu Akbar, kita cuba hadirkan perasaan Allah lebih besar, Allah paling agung, Maha Besar, Maha Agung. Yang kita rasa apa pun yang kita lalui di dunia ini, bagi Allah SWT ia sangat mudah untuk diselesaikan apabila kita berdoa memanggilnya dengan nama Al-Kabir. Dan saya teringat doa Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmizi, ketika Nabi menyebut, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia kami ini perkara yang paling besar kami rungsingkan. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina.
Moga-moga Allah SWT bantu kita menghadapi apa saja ujian, apa saja cabaran, masalah, dengan berbekalkan pergantungan kepada Allah Al-Kabir. Allahu Akbar.